Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 6 Jun 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Pejabat Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Ahad telah menghantar notis melalui email kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi memaklumkan bahawa tempoh Dun Sarawak dilanjutkan sehingga proklamasi darurat tamat atau pilihan raya negeri akan diadakan. Speaker Dun Sarawak Dato' Amar Mohamad Asfiah Awang Nasar berkata beliau telah menghantar notis tersebut kepada pengurusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh bagi memaklumkan bahawa tempoh hayat Dun Sarawak dilanjutkan. Dalam satu kenyataan media pada Ahad, beliau memberitahu tempoh Dun Sarawak dilanjutkan sehingga proklamasi darurat tamat atau pilihan raya negeri akan diadakan pada suatu tarikh sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Menurut beliau, berdasarkan Seksyen 13 dan 15 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 juga memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan pembubaran DUN bagi sesuatu negeri termasuk Sarawak dan juga tarikh pilihan raya jika pada pendapat baginda adalah sesuai bagi DUN tersebut dibubarkan dan pilihan raya diadakan dalam tempoh darurat. Malah jelasnya pada 25 Mei lepas, Yang di-Pertuan Agong telah menasihatkan Kerajaan Sarawak agar berfungsi seperti biasa dengan kuasa di bawah Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Tambah beliau, ekoran pengisytiharan darurat pada 11 Januari 2021 hingga 1 Ogos 2021, kuasa untuk membubarkan DUN Sarawak terletak di bawah bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong setelah berunding dengan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Sementara itu, beliau menegaskan berdasarkan Perkara 18.1 Perlembagaan Negeri Sarawak dengan jelas memperuntukkan bahawa seorang adun akan kekal sebagai adun sehinggalah DUN Sarawak dibubarkan. Ini kerana katanya baru-baru ini terdapat pihak-pihak yang sudah mula mempersoalkan kedudukan adun-adun di Sarawak selepas 6 Jun 2021. Justru ujarnya memandangkan perintah pengisytiharaan darurat masih berkuat kuasa dan peruntukan-peruntukan pembubaran DUN telah digantung dan tidak mempunyai kesan kepada Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021, maka kesannya adalah pelantikan adun tidak akan tamat pada 6 Jun 2021. Kata beliau, ianya akan kekal sehingga terbubarnya DUN melalui pengisytiharaan Yang di-Pertuan Agong di bawah Seksyen 15 atau selepas 1 Ogos 2021 iaitu tarikh tamatnya darurat tersebut. Oleh itu, selepas 1 Ogos 2021 dan sekiranya perintah darurat tidak disambung, pilihan raya negeri hendaklah diadakan selaras dengan kehendak perkara Artikel 21.4 Perlembagaan Negeri Sarawak dalam tempoh 60 hari dari tarikh tamatnya darurat pada 1 Ogos 2021 tersebut. Berita seterusnya, hari pertama proses pemberian vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Klinik Kesihatan Balingian berjalan dengan lancar dengan 106 individu menerima suntikan pada Jumaat. Penerima di PPV berkenaan kebanyakannya warga emas dan mereka yang memiliki sejarah komorbid. Menurut Residen Bahagian Mukah merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Mukah Hamdiah Bakir, PPV Klinik Kesihatan Balingian akan menyediakan pemberian vaksin kepada penduduk terdekat. Pada pagi ini saya berada di Klinik Kesihatan Balingian, di mana ini adalah hari yang pertama sekali untuk Klinik Balingian mengadakan pemberian vaksin kepada penduduk terdekat. Dan untuk Balingian pada hari ini kita ada 106 orang. Kerana untuk daerah Mukah pada hari ini telah mendapat vaksin sebanyak 580. Jadi kita hendak melihat flow kerja dan juga untuk melihat penerimaan masyarakat lah. Dan pada hari ini juga pihak Jawatankuasa Bencana Bahagian yang telah diperuntukkan peruntukan untuk pembelian pakai guna oleh pihak MOSTI. Bercakap kepada UKAS semasa meninjau PPV Klinik Kesihatan Balingian pada Jumaat, beliau turut menggesa mereka yang telah menerima temu janji agar datang untuk menerima vaksin.
Sementara itu, Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi turut turun padang untuk melihat sendiri sambutan daripada rakyat terhadap program vaksinasi di kawasannya. Ketika ditemu ramah, beliau menyeru orang ramai di kawasan itu mendaftar segera untuk menerima vaksin. Jadi pada pagi ini saya berada di klinik kesehatan Balingian di mana terdapat 106 orang. Jadi kebanyakannya yang divaksin pada pagi ini adalah warga emas. Jadi untuk itu saya menyeru kepada masyarakat di kawasan ini supaya mendaftar untuk divaksin melalui MySejahtera, jabatan daerah, pejabat daerah, dan juga melalui pejabat kesehatan. Jadi janganlah takut kepada vaksin. Seperti mana yang kita tahu, vaksin yang kita ada ini adalah selamat. Terdahulu, Abdul Yaakob dan Hamdiah menyaksikan simbolik penyerahan sumbangan daripada pihak MOSTI kepada PPV Klinik Kesihatan Balingian. Laporan berikutnya, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian meningkatkan pemantauan dalam memastikan orang ramai mematuhi prosedur operasi standard SOP susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 29 Mei hingga 14 Jun 2021. Sebanyak 3 lokasi sekatan jalan raya SJR dilakukan iaitu di Kampung Ritu, kilometer 40 Jalan Kuching Serian, Kampung Saan dan kilometer 6 Jalan Gedong Serian. Ianya bagi memastikan pematuhan SOP PKP berkaitan had dalam kapasiti kenderaan dan semua aktiviti rentas daerah tanpa kebenaran pihak polis. Dalam menguatkuasakan sekatan jalan ini, anggota IPD Serian turut dibantu oleh agensi lain seperti Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA. Sementara itu, DSP Aswandi Anis ketika dihubungi pada Jumaat mengingatkan orang ramai agar sentiasa mematuhi SOP PKP yang telah digariskan. Jelas beliau pihak polis tidak akan teragak-agak untuk mengenakan kompaun jika individu didapati melanggar SOP dan setakat ini sebanyak 5 individu telah dikompaun. Selanjutnya, sebanyak 3,100 bantuan bakul makanan mula diagihkan kepada Ketua Isi Rumah KIR di semua ranting cawangan N8 Satok bermula pada Sabtu dan diteruskan hingga Selasa depan. Agihan bermula di 4 cawangan ranting iaitu Ranting Kudai Baru Iban, Ranting Kampung Nombor 4, Ranting Masjid dan Ranting Masjid Kampung Bintangu Kecil yang membabitkan sebanyak 294 pek makanan. Menurut penghulu Kampung Masjid Iskandar Landau, pihaknya amat berterima kasih kepada kerajaan negeri, khususnya Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg kerana prihatin dengan nasib rakyat yang berdepan kengkangan ketika ini akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP susulan penularan wabak COVID-19. Saya selaku penghulu Kampung Masjid dengan ini ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada kerajaan negeri, khususnya kepada pengurusi N8 yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak Datuk Abang Johari bin Tun Abang Haji Openg kerana telah kita telah diberikan satu penghargaan yang begitu besar sekali untuk rakyat, khususnya di kawasan N8 di Kampung Masjid khasnya. Dan kesempatan ini juga saya juga merayu kepada anak-anak buah kampung semoga senantiasa mematuhi SOP. Ketua Kaum Ranting Kampung Bintangu Kecil, Abang Lahop Abang Tamrin turut merakamkan terima kasih kepada kerajaan negeri dan Ketua Menteri kerana membantu meringankan beban ditanggung penduduk di kampung itu. Saya sekali lagi ingin menyarankan kepada Ketua Menteri dan semua yang ADK yang mengadakan bantuan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Ketua Menteri sekali lagi dan atas bantuan ini. Dan saya selaku ADK juga ingin menyarankan supaya penduduk-penduduk kampung yang belum ada mendaftar untuk menerima vaksin
silalah buat dengan segera, dan kalau dah ada temu janji itu janganlah kita tidak pergi untuk membuatkan vaksin itu. Itulah nasihatkan saya kepada penduduk, kita sama-sama mengikut SOP yang disediakan oleh kerajaan. Sementara itu, Ketua Penerangan Ranting Kampung Masjid Azizi Ahmad memberitahu pemberian bantuan makanan mencerminkan keprihatinan Ketua Menteri terhadap kebajikan masyarakat. Saya mewakili Ranting Masjid bagi kawasan N81 ingin mengucapkan sebanyak-banyak terima kasih kepada Ketua Cawangan N81 memerangkap Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg di atas segala usaha beliau untuk membantu rakyat-rakyat khususnya di kawasan Ranting Masjid ini. Beliau sangat prihatin terhadap kesejahteraan rakyat, dan mewakili penduduk di sini saya ingin mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada beliau dan juga timbalan Ketua Cawangan bagi N81 Datuk Ibrahim Baki dan juga Ketua Ranting bagi Ranting Masjid Datuk Paduka Abang Arifin bin Abang Haji Burhan di atas segala usaha mereka untuk meringankan beban warga kampung, warga Ranting Masjid dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Sementara itu, salah seorang penerima Fatimah Noor dari Kampung Masjid amat bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan negeri di atas sumbangan berkenaan. Kami Fatimah binti Noor dari Kampung Masjid Jalan Adat Haji Bahabul, dan berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak dan kepada Ketua Menteri atas bantuan dan sumbangan mereka kepada orang-orang kampung tu lah. Kami amat bersyukurlah dengan bantuan tu dapat meringankan beban sedikit di waktu PKP tu lah. Seorang lagi penerima, Syafri Zulaidin dari Kampung Bintangu Kecer, turut berterima kasih di atas sumbangan yang amat diperlukan itu. Kami amat Syafri dari Kampung Bintangu Kecil ingin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan DBS kerana memberi sumbangan lebih-lebih pada PKP ini, sumbangan untuk makanan dan keperluan asas harian. Kami berbesar hati dan berterima kasihlah lagi kepada kerajaan DBS atas sumbangan itu. Beralih ke laporan harian COVID-19, dengan Sarawak mencatatkan 651 kes baharu COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan kes melonjak kepada 50,571 kes. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBN pada Sabtu, sejumlah 331 atau 50.84% daripada jumlah kes ini telah dikesan di daerah Kuching, Sibu, Sebau dan Miri. Daerah yang merekodkan kes adalah seperti tertera. Sementara itu, 4 kluster baru telah diisytiharkan iaitu masing-masing satu di daerah Meradong, Sri Aman, Miri dan Bintulu. Untuk itu, jumlah kluster yang masih aktif adalah sebanyak 80 kluster. Selain itu, turut diumumkan keputusan bagi mengisytiharkan, melanjutkan dan menamatkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di lokasi seperti yang tertera. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.